Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ni dia bagi tajuk Tersiksa diganggu dan diperkosa jin. Kisah ni saya ambil daripada sumber internet. Jadi terserahlah kepada individu tu sama ada nak percaya benda ni betul berlaku ataupun hanya fiction semata-mata. Tapi tak apalah kan, kita tonton ni pun untuk hiburan je. Janganlah macam take it seriously. Dalam bahasa Melayunya apa Dalam bahasa Melayunya, jangan terlalu serius, jangan terlalu ambil 100% apa yang saya sampaikan dalam YouTube ni. Tapi kita sendiri kena nilai, kita kena buat satu proses berfikir macam tu. Sebab ialah saya pun daripada sumber bacaan kan, dan saya cuma nak berkongsi supaya kita semua tahu dan saling bertukar pendapat. Okey, kisah ni tentang seorang guru wanita yang dah berkahwin 3 tahun lebih tapi masih lagi belum ada rezeki anak. Katanya pada masa tu, dia diganggu dengan saka dan masih lagi dalam proses berubat. Antara gangguan yang biasa diorang terima, buka suis lampu tak menyala. Dah tu bunyi seakan-akan macam anak kucing yang mengiau. Bunyi orang main guli, kerusi ditarik, bunyi cakar-cakar. Pernah juga diorang dengar rumah diorang tu ada bunyi dentuman yang kuat dan juga bergegar. Benda tu semua sampaikan dia tak berani nak balik rumah dia sendiri lepas dia dah habis kerja. Dia akan berhenti mana-mana masjid, duduk dekat sana, tunggu sampai suami dia balik. Dan suaminya pula, biasanya dia akan kerja sampai pukul 10 malam. Tapi kalau dia balik rumah pun, suami dia ada je kat tepi tu, dia tetap juga kena ganggu. Biasanya dia akan diganggu dengan macam-macam bunyi, sampaikan tak boleh nak tidur. Kesian kan? Jadi dia dengan adik-beradik dia, selalunya akan nampak satu lembaga hitam yang setinggi kira-kira 2 meter. Katanya lembaga tu tinggi dia dekat dengan siling. So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, wanita ni dia gelarkan diri dia sebagai Alia. Katanya lebih 20 tahun, dia dan keluarga dia ni kena ganggu dengan saka yang diwarisi oleh atuk dia kepada ayah dia. So katanya sekarang ni, dia menetap di luar negara untuk elakkan diri daripada terkena gangguan mistik tu lagi. Jadi kisahnya, atuk dia meninggal dunia masa dia kecil lagi. Katanya masa tu dia darjah 2. Dan sebelum meninggal, atuk sebelah ayah dia tu dah lumpuh selama 2 tahun. Jadi sejak kematian atuk dia, dia selalu je dapat kesan lebam dekat bahagian badan, terutama sekali dekat peha. Cuma masa tu ibu dia anggap itu perkara biasa. Yelah budak-budak kan selalu main, lepas tu langgar-langgar, terjatuh ke apa, kan nanti lebam kan. Jadi masa dia sekolah rendah, ayah dia kerja dekat negeri lain. Jadi dia dengan mak dia tinggal sama-sama dan ayah dia tinggal berasingan. Masa ayah dia tak ada, dia dengan adik-beradik dia yang lain selalu nampak satu kelibat ni tau. Katanya kelibat tu merupakan satu lembaga yang hitam, dah tu besar pula tu, dan bentuknya seakan-akan manusia. Selalu sangat dia orang nampak lembaga tu berkeliaran dalam rumah dia orang. Lembaga tu tinggi dia sekitar 2 meter. Sikit je lagi nak cecah siling rumah. Katanya Alia ni dia selalu je demam terkejut bila dia nampak lembaga tu. Lepas dah nampak tadi, dia pun bagi tahulah ibu dia kan. Tapi ibu dia ni menyangkal benda tu dan dia cuma cakap itu hanya khayalan saja. Ya kan budak-budak kan, berkhayal, imajinasi friend macam tu. Jadi pada masa tu sebab ayah dia bekerja dekat negeri lain, 2 minggu sekali baru ayah dia akan balik. Biasanya 2 ke 3 hari sebelum ayah dia balik, diorang ni akan terdengar suara ayah dia memanggil tau, daripada arah pintu kan. Seolah-olah macam ayah dia balik lah time tu. Jadi bila dah diorang ni semua dipanggil tadi, diorang pun macam happy lah. Ye, ayah balik kan. Pergi ke arah pintu, buka pintu tu, tak ada siapa-siapa pun kat situ. Tapi diorang boleh nampak lah macam kelibat hitam yang sama, yang tingginya 2 meter tu. Dalam masa yang sama, ibu dia selalu mengadu sebenarnya. Ibu dia mengadu sakit pinggang dan kakinya pun rasa sakit-sakit, rasa bisa je kaki ni. Badannya pula
terasa seolah-olah dicucuk-cucuk dengan jarum yang halus. Semua simptom yang mak dia ni alami bila ayah dia ada dekat rumah. Dalam rumah tu pula, selalu je muncul sejenis serangga ni. Katanya serangga tu bentuk dia macam belalang, tapi saiznya tu, panjangnya tu dalam 4 ke 8 cm. Saya rasa serangga yang dimaksudkan ni adalah teranung kot. Ataupun ada setengah orang tu panggil dengan panggilan sudu senung. Kalau Kelantan, sudu senung. Sudu seru senung, mak mun tidur kan? Sempat lagi. Ini bukan cerita hantu. Okey, serangga yang dimaksudkan, katanya serangga tu warna hijau keperang-perangan dan merah. Malah bunyi serangga tu sangat kuat dan berdesing. Sudah senung ke? Sudah senung. Tak habis lagi sudah senung kita. Masa dia masuk sekolah menengah, dia dah boleh pindah duduk sekali dengan ayah dia dah. Dan masa dia orang ni sekeluarga pindah tinggal sama-sama, time tu keadaan jadi makin teruk. Alia ni dia selalu sangat lewat bangun untuk pergi ke sekolah. Sebab setiap malam je dia akan rasa badan dia ni dihimpit dengan lembaga hitam tu tau. Atau kita panggil ketindihan kan. Dan bila bangun daripada tidur je, dia akan ada kesan lebam yang besarnya tu sebesar duit 50 sen. Kadang-kadang lebih besar daripada tu pun ada. Dan dia perasan kesan lebam tadi seolah-olah macam ada kesan gigitan juga dalam tu. Saya macam pernah kena tau, ada kesan lebam warna biru macam tu kan. Dan kita akan nampak dot macam gitu tau, yang kat dalam kesan biru tu. Vampire kot. Kan, vampire tu. Dah tu dia rasa bahagian pinggang dia seolah-olah dicucuk-cucuk dengan paku. Sebelum datang haid, biasanya dia akan ada kesan-kesan lebam dekat peha. Kitaran haid dia pun tak teratur tau. Yang paling teruk yang pernah jadi, dia tak datang haid langsung pada bulan tu. Dia perasan setiap kali sebelum muncul kesan-kesan lebam tu semua, mesti ada serangga tadi muncul dalam rumah dengan bau bangkai yang busuk gila. Dah tu ada juga menyengat bau yang sangat hanyir, macam hanyir darah. Benda-benda macam ini biasanya akan berlaku pada malam Jumaat dan mulalah badan dia akan rasa panas macam. Sebenarnya hal yang berlaku pada diri dia ni, dia selalu jugalah bagi tahu ayah dia. Tapi ayah dia seolah-olah tak memahami atau mungkin tak nak memahami. Biasanya Alia ni akan dimarahi dan ayah dia akan bagi bermacam-macam alasan. Jadi sebab selalu sangat benda-benda macam gitu berlaku, dia dengan adik-beradik dia, dengan maknya ni, dia orang rasa macam risaulah, kot-kot lah ada penyakit kan. Sampaikan dia pergi hospital, buat ujian darah, kot-kot lah ada leukemia. Tapi lepas dah keluar result darah tu, result tu menunjukkan diorang semua dalam keadaan sihat. Tak lama lepas tu, keadaan diorang makin bertambah teruk. Gangguan dengan kesan lebam semua makin menjadi-jadi. Jadi sebab dah pergi hospital, dah cuba dah perubatan moden tapi tak dapat resultnya juga. So diorang pun ambil inisiatif untuk cuba perubatan tradisional. Katanya ramai juga yang dia pergi ke pengamal perubatan dan rata-rata mereka kata yang diorang ni semua terkena sihir. Ada setengah pengamal ni bagi cadangan untuk diorang untuk mandi air garam. Ada yang suruh mandi air daun, air 7 masjid, air 7 perigi, air 7 kolah, air zam-zam. Dan ada juga yang cadangkan untuk letak jala dalam rumah. Macam-macam yang diorang buat tau. Tapi kesan lebam tu semua tak hilang juga. Malah kesan lebam, bisa badan dan sakit-sakit pinggang tu semua tak hilang pun, tapi bertambah teruk. Katanya perangai ayah dia juga mula berubah sejak diorang tinggal bersama. Setiap malam Jumaat je, dia akan cepat-cepat pergi ke rumah nenek, ke rumah mak kandung ayah dia. Tapi sebelum dia pergi ke rumah nenek tu, biasanya ayah dia akan mengamuk-ngamuk, tiba-tiba je naik angin, sampaikan diorang ni semua dalam keadaan ketakutan. Dalam masa yang sama, Alia dengan mak dia dengan adik-beradik dia ni teruskan juga perubatan Islam. Diorang pergi jumpa pengamal perubatan dan ada salah seorang pengamal perubatan tu bagi tahu dia kata gangguan yang dia dengan mak dia ni terima itu semua berpunca daripada belaan keluarga suami, iaitu ayah dia. Dia cakap kesan-kesan lebam tu semua itu akibat daripada jin belaan tadi
menghisap darah sebagai perjanjian untuk jaga anak cucu dan juga harta benda keluarga tu. Perjanjian tu sendiri dibuat lama dulu oleh keturunan keluarga belah ayah dia. Jadi moyang punya perjanjian tu dah turun ke cucu cicit dia. Jadi pengamal perubatan tu bagi tahu kalau nak betul-betul lah nak berubat, bawa suami dia tu jumpa dengan pengamal perubatan ni. Dah tu ibu dia tadi pun pujuk lah ayah dia kan. Pujuk, diorang setuju. Diorang pergi jumpa dengan pengamal perubatan ni. Dan bila pengamal perubatan tadi terangkan secara terperinci apa yang sebenarnya dah berlaku, ayah dia betul-betul marah pada masa tu. Dia tak percaya dengan kata-kata pengamal perubatan tu dan dia tuduh kata keluarga ibu Alia ni yang terbabit. Banyak kali jugalah dia orang pergi jumpa dengan pengamal perubatan yang sama. Dan kali ketiga dia pergi untuk berubat, pengamal perubatan tu tak nak lagi terima kedatangan Alia sekeluarga. Sebab dia cakap yang keluarga dia sekarang ni dah jadi huru-hara, selalu kena kacau. Sampaikan isteri dia sendiri dirasuk dengan lembaga hitam yang berbulu. Datuk Alia bagi tahu setiap pengamal perubatan yang cuba untuk tolong diorang sekeluarga mesti akan dapat gangguan. Dah tu diorang akan dilanda musibah yang pelik-pelik. Sejak daripada tu, sakit dia dan juga ibu dia makin bertambah teruk. Diorang selalu demam, tidur malam selalu je kena tindih. Dah tu, diorang selalu bermimpi kena rogol dengan lembaga hitam tu. Tak lama lepas tu, diorang jumpa seorang ustaz ni, pengamal perubatan Islam. Diorang pergi jumpa ustaz tu dan diorang cuba untuk berubat. Lepas ustaz tadi periksa diorang sekeluarga, ustaz tu mula terangkan apa yang sebenarnya dah berlaku. Katanya keturunan sebelah ayah dia dulu ada buat perjanjian dengan makhluk tu melalui seseorang yang dianggap sebagai wali. Pahaman saya, mungkin dulu atuk nenek ayah dia tu ada belajar dengan seseorang yang dianggap wali, dan wali inilah yang jadi orang tengah buat perjanjian antara makhluk tu dengan datuk nenek ayah dia. Katanya wali tu menghadiahkan khodam untuk tolong menjaga harta benda dan juga keturunan cucu cicit macam tu. Dah tu untuk jaga kebun, dan bagi orang lain yang melihat nampak macam moyang dia tu seorang yang gagah, berani. Jadi siapa-siapa je yang tengok ke arah moyang dia, orang tu akan merasa gerun, takut. Macam biasa kita dengar kan. Jadi lepas Datuk Alia tadi meninggal, makhluk tu lama terbiar. Tak ada orang beri layanan, tak ada orang beri makan, ganjaran. Macam dulu-dulu yang dia buat perjanjian dengan tuan dia tu, tuan dia selalu layan dia kan. Tapi bila dah tuannya tak ada dan tak ada siapa yang nak mewarisi dia ni, so dia terbiar. Jadi sebab itulah makhluk tu mengamuk dan nakkan layanan. Katanya sebelum datang makhluk jin yang besar tadi, yang keturunan Ifrit jantan ataupun digelar hantu raya dalam masyarakat Melayu kita, sebelum dia datang tu akan ada satu bau yang sangat busuk dan akan ada serangga seperti belalang ataupun serangga-serangga lain. Ustaz tu cakap makhluk tu dia berbulu sama macam mawas. Dia amat ganas dan dia makan darah dan juga air mani manusia untuk terus hidup. Dan makhluk tu dia akan menggigit dan akan tinggalkan tanda dekat semua keturunan ayah dia. Ustaz tu juga bagi tahu kata makhluk ni dia selalu menyerupai ayahnya dan dia selalu merogol ibu dan juga Alia sendiri. Ingat sebelum tidur baca doa, baca ayat pelindung diri. Yang lebih menyeramkan lagi, Alia cakap masa dia tidur kadang-kadang dia bermimpi melahirkan anak kecil. Dan makhluk tu juga dia mampu untuk buat kacau bilau dalam keluarga ni, sampaikan keluarga dia berpecah belah kalau keinginan dia tak diturutkan. Dan kalau tak berhati-hati, kemungkinan akan ada kematian. Sebab katanya makhluk tu nakkan makanannya yang banyak. Makanan yang dimasukkan adalah darah. Katanya ramai ahli keluarga sebelah ayah dia mati muda. Jadi pada masa tu dia berubat dengan ustaz tadi, cuma masalah lebam tu masih lagi berterusan dan mimpi dirogol pun masih juga berterusan. Dia juga pernah bermimpi anak kecil selain daripada melahirkan dan juga menyusukan bayi. Takutnya
Pernah sekali tahu, dalam sedar tak sedar macam gitu, mamai ke apa kan, dia ternampak satu makhluk ini yang menyerupai ayah dia. Dan makhluk tu cakap yang dia dah mati. Makhluk tu nak peluk dia sekarang ni. Bila dia tersedar, dia menjerit dan makhluk tadi hilang. 2-3 hari lepas kejadian tu, lepas ada makhluk yang menyerupai ayah dia tu kan, katanya masa tu satu bilik dia bau hanyir darah. Jadi dia pun pergilah cuci cadar dia kan. Tapi bau hanyir darah tu masih lagi ada. Kadang-kadang dia orang dengar sesuatu yang jatuh dekat bumbung rumah, lepas tu mencakar-cakar shilling, terutamanya pada waktu siang dan juga waktu malam. Masa tu, kelakuan ayah dia makin pelik tau. Katanya ayah dia akan membiarkan sekeping bumbung ataupun atap dekat rumah dia tu kan, dalam keadaan terbuka untuk setiap bilik. Katanya ayah dia juga akan letakkan parang dan juga sebilah pisau kecil dekat bawah kapet, bawah katil, bawah kerusi. Kan pelik tu kan. Saya pun first time dengar. Dalam masa yang sama, ayah dia ni akan makan dalam kuantiti yang banyak tau. Kadang-kadang tu sampai berpinggan-pinggan. Ayah dia juga ada menyimpan satu keris kecil yang katanya itu adalah pusaka. Jadi dia kena jaga keris tu dengan sehelai kain putih yang dia lilit berbentuk gelang macam tu. Dah tu setiap malam Jumaat ataupun malam Rabu, ayah dia akan pakai wangi-wangian yang sangat kuat. Dah tu dia akan buka tingkap. Pada malam tau, dia akan buka tingkap luas-luas. Ia kan seolah-olah macam mengundang sesuatu untuk masuk. Dalam masa yang sama, ayah dia juga tak nak tidur dengan ibunya tau. Dia menguncikan diri dalam bilik, berkeseorangan dalam bilik tu. Pernah Alia ni pergi mengintai ayah dia. Apa yang dia buat dalam bilik tu seorang-seorang kan, menguncikan diri macam tu. Dan dia nampak ayah dia ni tengah bercakap seorang-seorang. Dalam masa yang sama, dekat luar rumah diorang tu bunyi macam belalang yang berdesing macam gitu. Ustaz yang diorang jumpa tu bagi tahu, kata datuk dia ni tak boleh nak meninggal dunia kalau amalannya tak diturunkan. Yelah, turunkan kepada waris keturunan dia lah kan. Tapi tadi katanya datuk dia tu dah pun meninggal dunia. Kemungkinan amalan tu dah pun diturunkan kepada ayah dia. Sebab itulah ayah dia macam pelik macam gitu kan. Jadi pada masa tu, ustaz tadi menasihatkan supaya dia dengan adik-beradik dia, dengan ibu dia, untuk memutuskan hubungan dengan ayah diorang. Dah tu pindah duduk jauh-jauh, sejauh yang mungkin supaya gangguan tu semua dapat dielakkan. Dan Alhamdulillah, lepas dia ikut nasihat daripada ustaz tadi, kehidupan dia makin stabil, makin okey. Dan sekarang ni, dia tinggal dekat luar negara dalam proses untuk bawa ibu dia tinggal bersama-sama dengan dia. Dan masalah lebam tu sebenarnya masih lagi ada. Cuma tak seteruk dululah. Katanya buat masa ni, dia mengamalkan ayat suci Al-Quran dan lebih tekun lagi dalam bersolat untuk elakkan gangguan tu semua. Alhamdulillah juga bisa di badan dia ni dengan mimpi yang selalu dirogol, mimpi kanak-kanak tu semuanya dah tak ada. Jadi katanya, mungkin bagi setengah orang, diorang meremehkan masalah ni semua. Dan dia harap kalau siapa-siapa yang mengalami nasib macam dia, yang ada masalah dengan saka ni, cepat-cepatlah berubat. The end. Alhamdulillah, tamat juga kisah kita kali ni. Saya rasa macam banyak yang kita boleh belajar daripada kisah kali ni. Of course lah, benda ni tak asing lagi bagi kita kan. Rasanya ramai je antara kita ni yang ada masalah sama dengan Alia tadi. Cuma itulah, kalau betul-betul nak bersihkan keturunan, tak nak ada kaitan apa-apa dengan saka-saka ke apa semua ni, pergilah jumpa ustaz. Rasanya ramai kot ustaz yang perubatan Islam sekarang ni yang boleh tolong untuk bersihkan keturunan tu. Okey, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Mungkin korang ada pendapat korang sendiri ataupun pengalaman korang sendiri. Oh, untuk siapa-siapa yang nak sharekan pengalaman korang dengan channel ni, bolehlah email saya ke email yang ada saya tinggal dekat ruang description ni. Dan insya-Allah saya akan slot inkan kisah-kisah korang semua dalam video akan datang. Okey, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.